Kita nak kena ada step by step. Okey, bukan step je nak belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nama Ustaz is Ustaz Muhammad Khaider bin Rohani, and Ustaz is a Senior Youth Development Officer dekat Masjid Aliman. Dan today Ustaz has been invited by GER TV to speak on the topic of baru nak up. Okay, apa yang korang faham tentang budak baru nak up? Okay, kalau korang tahu kan, budak baru nak up ni adalah budak-budak yang baru nak belajar kan, dia just like going through life, can just wanna know some things kan. So hari ni Ustaz actually nak ajak korang-korang semua, and especially budak-budak baru yang nak up ni, untuk kita sama-sama belajar agama kan. Belajar ilmu agama ni bukan untuk certain orang je, tapi dia untuk semua orang kan. And if, kalau korang tak start now, when? Yeah? Okay, so but as usual, when korang nak start tu belajar agama, kita nak kena ada step by step. Okay, bukan step je nak belajar. Okay, the first step and is for us to have the right intention. Niat kita nak kena betul. Okay, usually kan kadang-kadang Ustaz nampak budak-budak yang baru nak up ni, budak-budak yang baru nak belajar ni, kadang-kadang dia punya niat starting je dah salah. Dan belajar sebab mak bapak suruh, belajar sebab matai, belajar sebab nak famous kan. Mesti ada ramai yang like kan kalau kita post something Islamic kan dekat kita social media. Mesti orang macam like, dia ni power lah, orang dah alim lah kan. Itu semua niat-niat yang salah kan. Kita nak kena start dengan niat yang betul kan. Yang paling baik sekali bila kita buat ni niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala ya. Tapi kalau kita tak boleh buat kerana tu at the first start, at least kita can start off with doing it at least for ourselves. Bila kita nak start belajar tu, niat kita nak kena betul. And kalau kita nak tahu ilmu agama ni bukanlah ilmu yang sembarang-sembarang. Ilmu agama ni adalah seperti cahaya yang menerangi kehidupan anda. Macam suria tak. Okay, so bila kita berbual pasal ilmu tu macam cahaya, teringat Ustaz tentang satu cerita yang mana Imam Asy-Syafi'i dia pernah ceritakan dalam syair dia yang berbunyi, syakautu ila Waqi' su'a hifzi. Imam Syafi'i dia katakan dengan guru dia yang bernama Waqi', yang dia ni lemah dalam penghafalan. Macam weird Imam Syafi'i boleh lemah dalam hafalan, padahal dia hafal Quran umur dia 9 tahun kan. Lepas tu dia sambung lagi, fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Lalu guru dia katakan dia tinggalkan maksiat. Guru dia tak suruh dia macam murajaah ke ataupun revise ke, hafal ke, buka buku ke, baca, tak. Tapi guru dia cakap untuk tinggalkan maksiat. Lalu Imam Syafi'i pun katakan, fa akhbarani bi anna al-ilma nurun. Lalu Waqi' pun ataupun guru dia berkatakan yang bahawasanya ilmu tu adalah satu cahaya. Wa nurullah la yuhda lil 'asi. Dan cahaya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan memberi hidayah ataupun tidak akan menerangi untuk mereka-mereka yang melakukan maksiat kan. Jadi kita lihat, kalau kita nak belajar ilmu agama, kalau hati kita kotor, susah kita nak terima. Ataupun kalau kita nak katakan dia tak berkat, dia tak melekat, dia bukan melukit. Okay, so itu yang pertama. Dan yang kedua, seperti mana yang tadi kita dengar daripada syair Imam Asy-Syafi'i, adalah untuk kita tinggalkan maksiat. Kita kena try. Okay, kita tak boleh katakan yang bila mana kita nak go into this journey belajar ilmu agama, kita masih lagi nak lakukan maksiat. Tak boleh kan. Kita letaklah, kita ambil contoh, kita belajar tentang solat, tapi kita masih lagi nak minum arak, atau kita masih lagi nak berjudi kan. Dia tak coincide, dia tak boleh, dia tak, orang cakap tak selari, tak jalan sama-sama. Kalau kita nak ilmu kita tu bermanfaat dan ilmu kita tu berkat, kita nak kena tinggalkan benda-benda yang boleh menghalang kita daripada mendapatkan ilmu, iaitu meninggalkan maksiat. Dan yang third and lastly, Ustaz tak nak share banyak-banyak sebab Ustaz takut nanti korang susah sangat nak start, sebab this is for beginners, right, untuk budak-budak baru nak up. Yang last but not least, korang find an ustaz yang boleh layan korang punya level of beginners ni. Ni very important, sebab kadang-kadang ada orang dia pandang ulama-ulama yang besar-besar, dia pandang orang yang ilmu dia dah terlalu jauh. Bila dia tanyakan soalan dia tak sampai. Letaklah kita ambil contoh
dia suka kepada satu ulama ni, dia DM dia dekat dalam social media. Tapi ustaz tu tak reply dia. Lepas tu dia pun dah kecewa. Dia pun tak nak belajar. Macam gitu. Tapi kalau awak DM ustaz, confirm ustaz layan awak. Kan? Sebab ustaz cool. Okay, so again yang ustaz cakap tadi, kalau awak nak kena cari orang yang boleh layan awak in terms of this level beginners ni, ataupun level baru nak up. Sebab kalau kita tengok ramai juga asatizah kita yang sekarang ni, yang muda-muda, yang dah ada social media. So korang can just like randomly tanya je soalan. Ustaz, macam mana saya nak mandi hadas? Ustaz, kalau saya tertinggal solat, apa saya nak kena buat? Ustaz, macam mana nak mengucapkan syahadah? Macam gitu. Tanya je. Kalau dorang tak layan, dosa dia kat dorang. Sebab dorang tak membimbing awak untuk ke jalan yang benar. Okay? Jadi itulah 3 perkara yang Ustaz nak share untuk budak-budak yang baru up. Yang pertama, niat nak kena betul. Yang secondly, is tinggalkan maksiat. Yang ketiga, carilah ustaz yang boleh layan soalan-soalan yang kemusykilan agama awak yang awak ada. Okay? And Ustaz harapkan yang semoga awak dapat continue tu belajar agama, dan supaya awak sentiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Thank you so much, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As you guys know, sekarang ni kita masih lagi dalam pandemik COVID-19, right? And in Global Ihsan Relief, they have a few projects lined up to help the people in need, such as care for the gifted, care for the elderly, and care for the orphans. Right? And now I would like for you to help them by going to their website www.globalihsanrelief.sg and contribute as much as you can dengan seikhlas hati. Right? And may whatever that you help can also help these people who are in need, lagi-lagi in times of these hard times, right? May Allah Subhanahu wa taala bless you for having the intentions to help them, and may Allah Subhanahu wa taala bless you with abundance of rizq, insyaallah. Okay, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.